Faham? Mazhab Hanafi, najis khinzir dibasuh sekali saja. Anjing 3 kali, khinzir sekali. Tanpa tanah, seperti mana najis-najis yang lain. Sama. Wa yajri al-khilafu fil mutawalladi min kalbin wa khinzirin wal mutawalladi min ahadihima wa hayawanin tahirin li'annahu laysa kalban. Dan khilaf ini berlaku pada furu' anjing dan khinzir dan furu' daripada salah satu daripada keduanya bersama dengan furu' tu anak lah. Anak. Furu' tu anak. Lagi? Kerana furu' itu bukanlah anjing. Zakarahu Firawati telah menyebutkan akan perkara ini di dalam kitab Rawdah oleh Imam Nawawi. Lagi? wala yakfi turabun najisun wala mamzujun bima'in fil asahi. Wala yakfi turabun najisun wala turabun mamzujun bima'in kal khalli fil asahi nazaran ila anna al-qasda bit turabi at-tathiru. Dan tidak memadai oleh tanah yang najis dan tidak juga memadai oleh tanah yang dicampur dengan cecair seperti cuka. Mengikut pendapat yang asal, kerana memandang kepada tujuan tanah adalah menyucikan. Wa huwa la yahsulu bima dzukira, sedangkan dia tidak terhasil dengan apa yang telah disebutkan, dengan tanah yang najis dan juga dengan tanah yang bercampur dengan selain mamzujin bima'in. Lagi? fala budda min tuhuriyyati turabi wa majjihi bima'in. Maka tidak dapat tidak untuk penyucian tanah mesti suci. Tidak dapat tidak tanah tu kena suci. Sebab maksud tasbih adalah suci. Jadi tanah tu mestilah tanah suci. Faham? Mana boleh benda najis menyucikan najis? Mestilah yang menyucikan tu benda yang suci. Jadi tanah tu perlu suci. Yang pertama. Lagi? Dan campuran tanah dengan air. Dan tak boleh tanah saja. Tanah tu dia mesti campur dengan air. Tak boleh campur dengan cecair selain daripada air. Wa muqabil al-asahi yanzuru ila mujarrad ismi turabi wa ila istimalihi mamzujan ma'al muhafazati ala wujudi as-sam'i bil ma'i kama sarraha bihi Ibnu Salah. Jadi muqabil apa ni? Muqabil apa? Muqabil asah dalam dua masalah, dua isu. Yang pertama, adakah boleh menggunakan tanah yang najis? Muqabil asah kata boleh. Adakah boleh tanah itu tak dicampur dengan air, tapi dicampur dengan cecair selain air? Maka dia kata boleh. Maka hujah asah telah disebutkan. Hujah muqabil asah pula. Muqabil asah melihat kepada semata-mata nama tanah. Jadi muqabil asah, cara dia punya istidlal dia, Nabi SAW sebut ulahunna ataupun ukhrahunna ataupun ihdahunna biturab. Salah satu ataupun yang pertama ataupun yang terakhir adalah bercampur dengan tanah. Digunakan secara mutlak perkataan tanah. Kalau tanah tu suci, dipanggil tanah. Kalau tanah tu najis pun dipanggil tanah. Faham? Maka dia guna istidlal dengan mujarradul ismi, dengan semata-mata nama. Maksudnya ma yantaliqu alaihi ismu turab fahuwa jaizun. Apa sahaja yang nama tanah boleh ditelakkan pada dia, maka sudah memadai. Faham? Kalau kita tengok tayamum, fatayammamu sa'idan tayyibah, hendaklah kamu mencari tanah yang bersih. Ada tu tambah perkataan sifat tayyiban. Huwa apa ni,
ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tahura, kan. Bersuci. Tapi dalam hadis ini guna perkataan turab je, tanah je. Tak sebut pun tanah tu mesti suci. Nampak tak dia punya cara pendalilan. Cara pendalilan ni dipanggil melihat berzahir, zahir nama, zahir perkataan, kan. Lagi nombor 2, dan memandang kepada penggunaan tanah itu dicampurkan dengan air bersama menjaga adanya 7 kali basuhan dengan air. Cairan ke air? Dan penggunaan tanah hal keadaan dicampurkan bersama menjaga ke atas wujudnya 7 kali basuhan dengan air. Seperti mana yang telah menyatakan dengan jelas mengenai perkara ini oleh Imam Ibn Salah. Jadi dia tengok kata syaratnya ada 7 air. Air ada 7, kemudian tanah tu asing, campur dengan benda lain. Air dah ada 7, tanah pun ada, air pun ada. Boleh. Tak, air tu kena campur dengan tanah, faham? Wa afiru thaminah biturab. Air perlu dilomorkan dengan tanah, faham? Ihdahunna biturab. Salah satu daripada 7 itu biturab, ai ma'at turab, faham? Air itu kena campur dengan tanah. Idza walagha al-kalbu fi ahadikum falyasilu 7 marratin ihdahunna biturab. Salah satu daripada tanah tu dengan air, bersama dengan air. Dia tak boleh tanah tu asing daripada air, faham? Tanah dengan air mesti sekali. Dia tak boleh 7 tanah, 7 air kosong, kemudian tanah nombor 8, tapi tidak bercampur dengan air. Tak boleh. Tanah tu mesti bercampur dengan air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, hatta law wasala bil ma'i sittan wasabi'atu bit turabil mamzuj bima'in lam yakfi qat'an. Itu memang. Sehingga jikalau dia membasuh dengan air sebanyak 6 kali dan yang ketujuh dengan tanah yang dicampurkan dengan cecair. Cecair maksudnya selain air, maka tidak memadai. Itu tanpa khilaf. Qat'an, qata'tuhu qat'an, qaulun wahidun bila khilaf. Lagi, wa ma fi rawdati ka asliha annahu yakfi fi wajhin. Dan apa yang disebutkan dalam kitab Rawdah seperti asalnya bahwasanya dia memadai. Dia tu maksudnya apa? Yang 7 itu tanah saja, tanpa ada air. Bahwasanya dalam isu ini ada satu wajah. Maksudnya ada satu wajah dalam ulama Syafi'i bahwasanya boleh. Wajahlah. Apa khabar dia? Wa ma fi rawdati ka asliha annahu yakfi fi wajhin. Lagi, qala fi syarh muhaddadi huwa khata'un zahirun. nampak? Tu khabar dia, faham? Huwa khata'un zahirun tu khabar kepada ma. Maksudnya ini perkara ni kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang nukilan dalam mazhab. Di awal mukadimah telah dibahaskan maksudnya mazhab ini adalah riwayat. Dalam kitab Asal Rawdah Fathul Aziz, Imam Rafi'i menakalkan bahawasanya ada satu wajah dalam mazhab Imam Syafi'i boleh macam ni, 6 air 1 tanah sahaja boleh. Menakalkan wajah maksudnya ada wajah macam tu. Dhaif lah, tapi ada. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu adalah khata'. Faham? Wajah itu adalah khata' yang sangat jelas. Lagi, wa haka fi tanbihi an ba'dihim annahu yakfi al-masjud bima'in ma'al ghusli sab'an bil ma'i duna al-ghusli bihi sittan. Dan beliau siapa? Manawi dalam kitab Tanqih telah menghikayatkan daripada sebahagian daripada mereka. Jadi Tanqih ni kitab apa? Apa? Wasit kan? Wasit ke apa ni?
Ahzab. Tambih. Lagi? Tambih ke ni? Wasit. Tambih. Okey. Macam tangkih. Jadi dalam kitab Tangkih, Imam Nawawi telah hikayatkan. Hikayat apa? Bahawasanya memadai campuran dengan cecair bersama membasuh sebanyak 7 kali dengan air. Tidak membasuh dengan air sebanyak 6 kali. Maksudnya kan kita tengok muqabil asah ni. Muqabil asah. Muqabil asah yang betul apa? Muqabil asah yang betul adalah ada wajah muktamad dia 7 salah satu dengan air, itu muktamad. Muqabil asah pula ada dua riwayat. Satu riwayat seperti dalam Raudah yang disifatkan sebagai khata'un zahir, iaitu boleh 6 sahaja air dan nombor 7 tanah tanpa bercampur dengan air. Ini khata'. Wajah yang sebenarnya yang ada adalah apa? 7 air, nombor 8 tanah bercampur cecair selain. Ada wajah dhaif juga, tapi ini muqabil yang lebih betul daripada muqabil yang satu lagi, yang menyebut 6, yang ke-7 tanah. Faham? Lagi? Thumma sahaha adam al-ijza'i fi surataini. Kemudian Imam Nawawi telah mentasahihkan akan ketiadaan tertunainya di dalam kedua-dua gambaran. Mana dinukilkan, kemudian mensahihkan tidak tertunai. Tidak memadai lah. Tidak memadai. Lagi? Wal wajibu min at-turabi ma yaqduru al-ma'a wa yasilu biwasitatihi ila jami' ajza'il mahalli. Dan kadar yang wajib daripada tanah adalah sekadar yang boleh mengeruhkan air. Itu dia punya dhabit dia. Jadi orang tanya, tanah ni yang kata nak campur dalam tayamum ni, tanah macam mana? Banyak mana nak bubuh? Oh, ni ada orang tanya, kata tanah ambil kat mana? Pasu. Tapi dia kata tanah tu bila masuk air, air tu tak keruh. Tanah apa? Faham? Putih dia kata. Jadi tanah ni mutlak lah, asalkan dipanggil tanah. Tanah gambut, tanah merah, tanah apa, asalkan tanah boleh. Apa saja tanah maka boleh. Faham? Tak kisah. Tanah tu hitam lah, coklat, merah. Asalkan dia itu segi bahasa je dipanggil turab, maka memadai. Bukan dhabit dia, tanah itu sekira-kira mengeruhkan air. Lagi? Dan tanah itu sampai dengan perantaran air kepada kesemua bahagian-bahagian tempat yang najis. Maksudnya tanah itu hendaklah bercampur dengan air. Sekira-kira kalau kita tuang air itu ada tanah, kekeruhan tanah tu ada, dan dia dengan perantaraan air tersebut, maka kena pada semua kawasan yang harus dibasuh, yang wajib dibasuh. Seterusnya, wa qila yakfi ma yantaliqu alaihi al-ismu. Dan kenapa yang dhaif? Ada satu pandangan dhaif. Dia kata campur tanah dalam air ni tidak perlu sampai keruh. Tak perlu. Faham? Ini muqabil kepada ma yukaddirul ma. Faham? Apa tadi ibarat dia? Sebelum ma wajibu min at-turabi ma wa apa? Wal wajibu min at-turab ma yuqaddirul ma'a. Wa yasilu biwasitatihi ila. Itu dia punya dhabit dia. Faham? Tapi ada satu lagi pandangan dhaif, kata memadai ma yantaliqu alaihi ismu apa? Ismu apa? Ismu turab ke ismu apa? Takdir dia apa?
ma yantaliqu alaihi ismu turab. Jadi apa dalam Qalibi? Tak ada. Lagi baca depan. ولا يجب استعمال التراب في الأرض الترابية. Okey, jadi ma yantaliqu alaihi ismu, satu cuba kita takdir dulu. Ismu maksudnya ismu turab. Maka muqabil dia adalah wal wajibu minat turab ma yukaddirul ma'a. Muqabil dia al wajibu minat turab ma yantaliqu alaihi ismu turab. Faham? Al wajibu minat turab ma yukaddirul ma'ah, itu yang mu'tamad. Muqabil dia al wajibu minat turabi ma yantaliqu alaihi ismu turab. Maksudnya asalkan masukkan tanah maka bas madai. Okey. Kecuali kalau kita takdirkan untuk yang pertama tu al-wajibu min khalti turab bil ma yukaddiru al-ma'ah. Kadar yang paling wajib minimal lah maksudnya, daripada keadaan tanah yang bercampur dengan air ni, tanah bercampur dengan air ni, kadar paling wajib sekira-kira percampuran itu apa? Mengeruhkan air. Faham? Muqabil kata al-wajibu minat turabi ma yantaliqu alaihi ismu khalti at-turab bil ma. Sekira-kira orang panggil campur air dalam, campur tanah lah air, walaupun sikit, walaupun tak keruh, bas madai. Itu dhaif. Mutamad dia ialah sekira-kira sehingga air itu menjadi keruh ataupun tanah itu mengeruhkan air. Allahumma shalli alaihi baca. Wala yajib isti'malu turabi fil ardi turabi. Dia masalah tasbih ni panjang dalam ikna. Macam-macam masail. Faham? Macam furu' ada. Ini sebahagian. Seterusnya apa? Wala yajib isti'malu turabi fil ardi turabiyati. Illa ma'na bitatrib turabi. Dan tidak wajib menggunakan tanah pada tempat yang telah bertanah. Lagi? Kerana tidak ada kegunaan. La makna tak ada maknanya. Faedah. Mengumurkan tanah pada tanah. Lagi? Wa qila yajib isti'maluhu fiha ka ghairiha. وقيل يجب استعماله أي التراب فيها في الأرض الترابية كغيرها أي كغير الأرض الترابية. Lagi? Seterusnya. Allahumma salli ala Najim ni cuti apa? Cuti apa? Tak tahu pun. Ya. Tengah hari tadi nampak dia dengan siapa? Abang dia. Siapa? Cuti ke apa? Tengah hari tadi nampak pukul 12. Tak ada maklum lah syarat dia maklum. Okey. Duduk. Habis. Jadi masalah tasbih ni, kan, kita guna bahasa mudah, tasbih, iaitu membasuh 7 kali. Sabba'a yusabbihu. Orang panggil sertu, kan, sertu. Jadi kamu lihat membasuh
najis anjing, membasuh bekas jilatan anjing sabit dengan nas, faham? Membasuh sesuatu yang terkena mana-mana bahagian daripada tubuh anjing selain daripada air liur sabit dengan kias. Kenapa? Membasuh 7 kali najis babi sabit dengan kias. Tidak ada nas, faham? Jadi bila disabit dengan kias tak ada nas, kamu boleh faham kenapa ada sebahagian ulama mengatakan wajib basuh sekali je. Dia memang tak ada hadis. Quran memang tak ada lah, memang tak ada hadis. Tapi kita faham lah, kalau siapa belajar usul dia faham. Hujjah bukan semestinya Quran saja, bukan semestinya hadis saja. Kita ada lagi ijma'. Ijma' pun tak ada dalam masalah ni, sebab ada khilaf kan. So, apa dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i? Iaitu apa? Qiyas. Sikit perkataan yang digunakan, tapi syarahan dia kamu tengok lebih panjang dalam kitab lain. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Faham? Kerana anjing, kerana khinzir itu lebih buruk keadaannya berbanding apa? Berbanding anjing. Khinzir lebih buruk keadaannya berbanding anjing. Seperti mana yang telah lalu. Apa dia? Bila dia kata lebih buruk dari segi apa? Kena sebutlah wajah tu. Faham? Ayat tu sebenarnya tak habis lah. Cuma oleh kerana dia dah sebut dah, maka saya sini ke? Faham? Betul tak? Kalau dia tak sebut, kalau dia tak sebut lah sebelum ni, kalau dia tak sebut, maka kalau dia dah sebut sebelum ni, maka cari sendiri. Kalau dia tak sebut, apa dia? Betul, kalau tak sebut. Kalau dia tak sebut, maka cari sendiri juga. Sama je bukan dia. Tak ada beza. Faham? Kalau dia sebut, cari sendiri. Maksudnya cari dalam kitab ni lah. Kalau dia tak sebut, cari sendiri juga, tapi cari kitab lain. Faham? Jawapan ni sama, cari sendiri. Usaha. Maksudnya apa? Usaha. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Sebab khinzir lebih buruk keadaan dia. Bila sebut buruk keadaan dia, kena bagi tahu segi apa. Faham? Baru ayat tu habis, baru penjelasan kita tu habis. Macam semalam kita sebut kan, lebih aula daripada, dari segi, faham? Jangan hafal yang dari lebih aula daripadanya, dari segi tu. Barulah orang menunjuk untuk faham perkataan lebih aula tu. Sama juga lebih buruk dari segi, tengok balik. Maka sama juga konsep qiyas dia sama macam semalam, iaitu dia masih lagi menggunakan konsep aula kan. Maqis lebih aula dengan hukum berbanding maqis alaih. Maqis iaitu khinzir lebih aula kena basuh 7 kali bercampur tanah berbanding maqis alaih iaitu kalb. Faham? Anjing. Sebab apa? Sebab kita perhatikan syarak ini dalam bermuamalah dengan khinzir ni lagi keras berbanding bermuamalah dengan anjing. Maka disebutlah, yang pertama, dalam Quran tidak ada sebut perihal haram makan daging anjing, tapi khinzir sebut Quran. Bahkan satu-satunya daging yang disebut haram dimakan ialah khinzir. Lahmul khinzir, faham? Sebut. Tapi ada juga bangsa Zahiri, dia kata yang haram tu daging khinzir. Adapun sup tulang dia boleh. Ada yang lahmul khinzir, faham? Tulang boleh, tulang boleh, kulit boleh, otak ke boleh. Quran kan sebut laham,
Selain daripada itu boleh lah. Betul tak? So, macam mana dia punya cara faham tu? Mafhum mulaqab. Okey. Bahkan Imam Nawawi, beliau memilih ikhtiar. Imam Nawawi dah belajar lah ikhtiar tu maksudnya apa. Imam Nawawi ikhtiar pandangan bahawasanya najis khinzir dibasuh sekali. Faham? Imam Nawawi. Benda ni Imam Nawawi sebut dalam kitab apa? Majmu'. Perkara ini disebutkan Dhaif lah. Nisbah mazhab Syafi'i dhaif. Mu'tamad ma'ruf. Apa alasannya? Ada disebutkan dalam Majmu'. Namun dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi menjawab bagi pihak mazhab Syafi'i lah. Maksudnya ada segi pandangan Imam Nawawi yang mengatakan yang kuat dalilnya adalah khinzir itu wajib dibasuh sekali je. Maka dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah disebutlah apa jawapan kita bagi apa hujah yang diutarakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Min haisul madhab dhaif. Tapi di sisi Imam Nawawi min haisul dalil sekali itu kuat. Di sisi Imam Nawawi, faham? Dan mazhab Hanafi ma'ruf khinzir itu sekali saja, tak wajib basuh tujuh kali. Okey. Jadi kamu boleh rujuklah dalam kitab Iqna', ada banyak lagi furu', banyak tentang masalah tasbih macam-macam. Surah tu dibawa ni, surah tu dibawa. Antara surah yang dibawa dalam antara yang disebut dalam kitab Tahrir al-Matan kan, air basuhan najis mughalladhah ni, basuhan pertama dipanggil ghusalah. Ghusalah bahasa Arab. Kita ada bab ghusalah kat depan nanti. Ghusalah ni air basuhan najis mughalladhah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh lah last. Maka selagi mana tempat yang kita basuh tu belum dihukum suci, maka air basuhan tu adalah najis. Faham? Sebab kaedah ghusalah hanya dihukum suci dan musta'mal bila apa? Bila tempat yang dibasuh tu sudah dihukum suci. Kalau tempat tu tidak dihukum suci, maka dia adalah apa? Dia adalah air najis. Bukan musta'mal, najis. Kemudian yang bukan Tahrir bukan sebut yang ni. Tahrir sebut contohlah orang tu dia terpercik air ghusalah kali ketiga. Faham? Kali ketiga tu kena kat dia. Kan saya dah sebut semalam, yang terkesan dengan najis mughalladhah pun hukumnya basuh 7 kali. Yang terkesan dengan yang terkesan kan pun basuh 7 kali. Tapi kalau ghusalah tu contohnya kena kat kita tu yang kali ketiga, kita hanya wajib basuh sebanyak baki daripada 7. Baki daripada 7 tolak 3. Faham? Maksudnya 4 saja. 7 tolak 3 maksudnya 4 saja. Cara lain lah, baca sendiri. Semua dah belajar lah. Maksudnya kalau contohnya dalam satu keadaan yang umumul balwa lah, balwa kan, ada orang tanya soalan, kita pergi makan kedai mamak Alif lah contohnya, bukan Asfar, tak ada Asfar sini. Cina banyak makan. Dia makan pakai apa? Dia makan pakai apa? Sudu kan. Sudu ni pakai buang ke basuh balik? Basuh balik. Kalau straw buang kan. Sudu. Orang makan pakai sudu macam mana? Pegang, masuk mulut kan? Ke kat luar? Itu tak kan? Dia kena lidah kalau makan pakai sudu. Kena kan? Okey, kena. Sangkaan sangat berat lah mereka makan babi. Itulah. Banyak-banyak tu saya makan babi kan.
Habis macam mana? Sudu tu kena lidah dia. Dia kan babi. Ha. Babi. Lepas tu basuh lah. Basuhnya macam mana? Tanah. Mana dia basuh pakai tanah? Sekali je. Kedai lagi tak buat. Bazir air. Banyak pakai air lah. Jadi dalam surah macam sebab ada orang yang dia was-was, yang diwarak sikit, dia tak makan lah. Makan kedai yang Cina mai dia tak makan. So dia kata, ataupun dia buat sudu sendiri. Saya makan buat sudu sendiri. Tak nak makan kedai punya. Sebab sini Cina makan ni. Tapi kalaulah maknanya benda tu ialah merata kan. Kita boleh menggunakan pandangan yang bahawasanya memadai apa? Sebab dia tu umum balwa, memadai basuh dengan air je sekali. Jadi orang tu sudu ni biasanya basuh lah, basuhkan sabun dengan air kan. Itu dah cukup sebenarnya kalau berdasarkan mazhab lain, mazhab Hanafi ke ataupun ikhtiar al-Imam Nawawi. So kita pakai ni ada dasar dia. Sebab benda tu sudah berada dalam keadaan umumul balwa. Banyak kan. Boleh je dia nak buat zudu, boleh. Itu takalluf sikit lah. Jadi dalam surah begini, maka dia pakai, dia kata benda ni kira bersih. Satu, Cina tu dia makan, dia kumur juga mulut dia, faham? Betul tak? Kumur, mandi kumur apa semua. Itu pun tangan pun mandi sabun kan. Itu dari segi mazhab lain, benda tu sudah memadai. Tak perlu nak kira dah bersih lah, faham? Sama juga mu'alaf masuk Islam kan babi. Mu'alaf pun masuk Islam kan babi. Adakah kita nak suruh mu'alaf tu, okey sekarang oleh kerana kamu akan babi, pertama sekali perlu samak tangan 7 kali tanah, contoh kan. Yang kedua, komo, samak mulut. Dia memang hukum dia macam tu, faham? Tapi dalam keadaan seperti ini, kita dapati ialah orang masuk Islam ni banyak. Pada zaman sahabat lagi, tabi'in, tidaklah dilihat benda itu dilakukan, faham? Tak diriwayatkan. Kalau orang masuk Islam ribu. Jadi ada ke majlis tu, majlis sama sanitasi? Tak ada kan? Jadi kita menganggap, walaupun ulama tu Syafi'i, dia memahami dari segi satu, oleh kerana benda tu dia buat dalam keadaan dia belum masuk Islam, so taklif tu tak ada pada dia, faham tak? Berdasarkan pendapat tertentu, taklif tu tak ada pada dia. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan mazhab ulama yang lain, memadai kalau dah basuh tangan, dah kumur mulut, itu pun dikira sudah apa? Memadai untuk basuh najis anjing, khinzir, dan keadaan dia tu sendiri yang baru masuk Islam. So tak perlu kita nak suruh dia apa? Menyamak mulut dia, menyamak tangan dia, faham? Tak perlu. Faham tak? Yang penting tu. Contohnya orang baru beli rumah kan. Jadi dalam banyak-banyak kawasan dalam rumah tu, kita suruh untuk kita sebab kita yang nak pakai kan, benda tu buat sekali je dan tak ada sebarang apa masyaqqah yang banyak sangat. Paling kurang kita samak singki tu, faham? Paling kurang kita samak singki kalau dia jenis makan babi lah. Ghalibnya lah singki tu orang guna basuh kan. Jadi sama mudah, tak adalah payah sangat sama tu. Singki buka air, ketujuh. Singki. Yang lain-lain tak payahlah, faham? Untuk apa? Untuk kita sama. Kalau orang dia termakan benda yang berasaskan babi, dia pergi mana? Contoh ada satu orang tu dia pergi New Zealand, makan crispy, makan apa? Makan kentang goreng, jual. Jadi vegetarian, kentang. Jadi kita kena ingat, memanglah kentang, tapi kentang tu digoreng, faham? Kentang digoreng tu pakai minyak babi.
Macam orang kata apa, kopi kan. Kopi digoreng. Kopi yang ni, bukan kopi yang mahal tu, di presso. Yang tu tak goreng kan. Kopi digoreng. Goreng juga. Ha? Sangai. Sangai lain. Oh, sangai. Sangai tak minyak. Kalau kopi yang apa, cak daun ke apa tu semua goreng. Margarin ke apa. Jadi ada setengah kilang yang mana dia gorengan dengan minyak babi. Jadi yang berlaku kat New Zealand tu, contohnya, rupanya babi kan. Jadi adakah mereka perlu samak mulut? Ya, kena samak. Tentu tak ada apa-apa usaha. Samak. Simple je, mulut 6 kali. Lepas tu air campur dengan tanah, kumur. Air dengan tanah tak ada apa-apa. Faham? Sebab tanah jugalah ubat. Tanah jugalah ubat. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam At-Tibun Nawawi. Cuba tengok, madah tak turab. Turab pun salah satu daripada ubat. Mungkin orang kata habislah kotor. Tak. Tanah juga adalah ubat. Seperti mana orang kumur-kumur dengan benda apa ubat tu semua tu kan. Sama, tanah bersih, tak ada apa-apa. Okey. Seterusnya, dia 7 kali tu hanya dikira selepas telah hilang ain najis. Faham? Dah hilang ain baru kira 1, 2, 3, 4, 7. Okey. Dia bukan basuhan kali pertama hilang dia punya ketul dia, tapi ada lagi bau, kedua, ketiga, 7 barulah hilang semua. Tak. 1 tu dikira selepas hilang ain. Ya. Sebab tu hilangkan dulu ain, barulah kita buat kiraan yang 7. Seterusnya, masa PKP pertama tu, Masjid Siptaling masuk anjing 7 ekor. Dah orang tak semayang, anjing masuk. Semua pelajar duduk kat rumah lah masa tu. Kan? Raya masa tu. Bulan Ramadan. Bukan Ramadan. Masa Ramadan. Betul? Ramadan. Lepas tu bahagian pembersihan pula, dia tahu anjing masuk, dia bersihkan lah. Tapi dia pergi mop. Pakai tu kereta tu. Kereta tu kan. Basri. Habis. Daripada sikit kena habis. Satu yang belah kanan tu habis semua. Jadi macam mana kita nak cuci ni? Ruang besar, nak tarik air payah. Jadah juga tu kalau nak buat sampai 7 kali. Faham? Jadi ada juga berkira-kira jugalah waktu tu kita pakailah mazhab lain ke. Tapi benda masjid kan, orang semayang, nanti kita yang basuh tu pun was-was juga. Sebab kita tahu. Orang lain tak tahu, dia tak ada was-was. Kalau nak pakai taklid lah mazhab Hanafi ke, sekali tembak je tak payah tanah kan. Nanti dia jadi, sebab ustaz pun semayang belah situ juga, kanan juga. Jadi buat jugalah 7 kali. Tapi waktu tu kita mudah sikit pakai pili bomba. Jadi tembak yang mudah sikit. Waktu tu yang bersihkan tu ustaz lah, pelajar tak ada. Okey. Seterusnya, tidak menjadi najis. Dia. Apa dia? Tidak menjadi najis. Ma apa? Stop. Terima. Dan apa yang akan menjadi najis
kencing sapi. Telah. Akan ke telah. Lagi? Dan apa-apa yang telah menjadi najis Ini najis mukhafafah, ma'ruf. Terus. dengan kencing sapi yang tidak makan sel susu, maka dirajiskan. Rasulullah bahwasanya dirajiskan ke atasnya akan air yang orang bumi ke atasnya dan melintasi atasnya Tanpa mengalir. Tak ada syarat mengalir. Faham? Kafa rasyul ma'i alaih, yang kita kata. Memadailah memercikkan air ke atasnya. Apa beza dia rash dengan najis mughalladhah ke dengan najis mutawassithah? Beza dia apa? Beza dia ni itu. Duna sayalanil ma', tanpa ada air mengalir. Itu beza dia. Yang lain sama je. Yang lain sama, maksudnya air hendaklah meratai semua tempat. Itu pasti. Dia mesti ada umum, dia mesti ada ghalib. Tapi beza dia tidak perlu air mengalir. Faham? Tidak perlu air yang mengalir. Sebab bila air tu mengalir dipanggil ghaslun. Faham? Air yang tak mengalir ni dipanggil rashun ataupun nadhun. Nadh ataupun rash. Dalam masalah ni antara yang kita beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tidak ada istilah najis mukhaffafah, tak ada. Maksudnya apa? Maksudnya najis yang kita panggil mukhaffafah ke ataupun tidak, dia punya cara basuh dia sama, ghaslun. Dia tak ada rashun, tak ada. Ghaslun, kena air mengalir. Dalam bab ni mazhab Syafi'i lagi ringan daripada mazhab Hanafi. Biasanya bab najis ni mazhab Hanafi lagi ringan kan. Tapi bab ni mazhab Syafi'i lagi ringan daripada mazhab Hanafi, iaitu dalam masalah baulu sabiyyin lam yat'am ghairal labani. Kencing sabi yang tidak makan melainkan susu. Lagi? Berbeza dengan sabiyah. Ma'ruf. Lagi? Fala budda fi bauliha as-sabiyah minal ghasli ala al-asli ala al-asli apa ni? Ala al-asli. Baca ibarat balik. Bi khilafi as-sabiyati fala budda fi bawliha min al-wasli ala al-asli. Lagi. Wa yatahaqqaqu bis-sayrani. Okey, al-asli. Okey, faham. Mungkin al-asli itu maksudnya berdasarkan asal. Asalnya najis kena basuh macam tu. Faham? Itu masuk asal. Asalnya najis kena basuh air mengalir. Lagi? Wal aslu fi dhalika Dalil. Wal aslu maksudnya dalil. Maksudnya hadits syaikhani al-Ibn Qasim annaha ja'as bi ibn laha sahirin lam ya'kul ta'ama wa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi fabala alaihi fada'a Nabi minta fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadhahu wa lam yaghsil. Itu perkataan tu, teks perkataan tu menjadi dalil mazhab Syafi'i. Fanadhahu wa lam yaghsilhu. Itu hadis apa? Ummu Qais. Sahabiah nama apa? Wow, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Azim. Allahu akbar. سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقام محمود. Macam? Jadi hadis Ummu Qais, lafaz yang dijadikan istidlal adalah fanadahahu wa lam yaghsilu. Dan lafaz yang dijadikan dalil juga iaitu dia telah membawa sabiyin fa ajlasahu alaihi fabala ala hijrihi sallallahu wa da'a bima'in. Kemudian Nabi SAW fanadahahu wa lam yaghsilhu. Nabi telah renjis. Bukan setakat itu saja, rawi kata Nabi telah renjis dan Nabi tak basuh. Sebab dalam bahasa Arab kadang-kadang benda tu basuh tapi guna perkataan nadah, pakai. Jadi nadah maknanya basuh. Ada. Tetapi di sini ada perkataan susulan yang maknanya menjelaskan bahawasanya nadah ini bukan suatu majas kepada perkataan basuh, tapi dia memang bukan basuh, dia kurang daripada basuh. Fanadahu wa lam yaghsil. Jadi dalil kita satu, kenapa basuhan seperti ini hanya khusus untuk sabi. Sebab dalam hadis itu sebut sabi. Faham? Ada pendapat muqabil yang mengatakan hukum ini juga meratai ataupun menjangkau perempuan. Sabiyah pun sama. Ada qaul macam tu. Sebab apa? Kias. Bayi perempuan dikiaskan kepada bayi lelaki. Seperti mana bayi lelaki najisnya mukhaffafah memadai rash, maka bayi perempuan pun sama, kias. Tetapi kias dalam masalah ni tertolak. Kerana apa? Kerana begini, asalnya najis ni kena basuh, itu asal.
Kalau kita nak keluarkan sesuatu benda daripada cara basuh yang asal, kita kena ada dalil. Faham? Kalau tak ada dalil, kita perlu kekalkan cara membasuhnya seperti sedia kala. Oleh kerana dalil yang ada hanya perihal sabi sahaja, maka kita tak boleh nak jangkaukan dia kepada apa? Selain sabi. Mungkin pihak yang mengatakan sabiyah pun sama, dia kata memang tak sebut, tapi kita kan ada kaedah kias. Kalau kias ni benda tak sebut pun boleh dijadikan ada hukum kan. Biasa macam kita dah belajar sebelum ni, khinzir contohnya. Khinzir tak sebut pun suruh baca 7 kali, tapi kita kata hukumnya 7 kali. Menunjukkan tak semestinya bila tak sebut tu tak boleh dihukumkan. Betul. Tetapi tak boleh kita samakan isu ini dengan isu apa? Sebab dia dalam isu ini kencing sabiyah ni lagi berat daripada kencing sabi. Di sana terbalik. Di sana makis lagi berat daripada makis alaih. Kalau kita kiaskan juga kat sini, dia jadi apa? Dia jadi makis lebih makis alaih lebih berat daripada makis. Sama je. Di sana makis alaih lebih berat daripada makis, betul? Khinzir lebih berat daripada anjing. Di sini makis alaih lebih berat daripada makis, betul? Betul tak? Makis alaih lebih berat lah. Kencing sabiyah lebih berat daripada kencing sabi. Lebih berat dari segi dia lagi pekat, lagi busuk kan. Itu maksud dia berat kan. Jadi samalah. Faham? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Jadi nak tahu sama ke tak sama, cuba kamu dengar ayat ni. Kalaulah anjing pun kena basuh 7 kali, maka khinzir lagilah kena basuh 7 kali. Dia punya logik tu nampak? Nampak? Okey, nampak. Kalaulah kencing sabi boleh renjis je, kencing sabiyah lagilah boleh renjis. Jadi tak? Jadi kita jadi? Jadi tak? Kalau kencing sabi pun boleh renjis, maka kencing sabiyah lagilah boleh renjis. Lagilah boleh. Sana kalaulah anjing pun kena basuh 7 kali, kalau khinzir lagi kena basuh 7 kali. Kalaulah kencing sabi pun boleh, mana boleh yang kena. Faham? Sana kena, ni boleh. Maksud dia. Kalaulah kencing sabi yang ringan itu boleh renjis sahaja, maka kencing sabiyah yang lebih berat lagilah boleh renjis. Kena agak dia punya ayat dia. Tak kena kan? Sebab tu tak boleh sama kan? Faham? Tak sama, konsep tu sama, hukum tu tak sama. Jadi tak boleh kias. Tak boleh kias. So ihtiyatnya apatah lagi dalam bab najis. Dua fatwa ni, ijtihad ni berdasarkan ihtiyat. Dalam sana pun ihtiyat, sini pun ihtiyat. Ihtiyat kat sana, kita basuh khinzir tu lebih. Kalaulah sebenarnya kena basuh sekali, kita dah buat lebih. Itu ihtiyat dia. Di sini ihtiyat dia jangan berpada dengan renjis saja. Faham? Kalaulah sebenarnya boleh kias, maksudnya sabiyah pun boleh apa? Boleh renjis je, tapi kita basuh. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Faham? Jadi dalam ijtihad pun ada unsur ihtiyat dan takwa tu pun diraikan. Faham tak? Sabi. Dalam hadis itu disebut sabi lam yakul ghairal laban. Kan dalam hadis tu. Dalam hadis ada sebut tak sabi tu. Itu juga perkataan yang menjadi dalil.
Sabi itu lelaki, tak makan selain susu. Jadi maka ulama telah, macam mana ulama keluarkan sabi itu maksudnya 2 tahun. Dalam hadis tak sebut pun 2 tahun. Dalam hadis ni lah, sebab pastilah ada riwayat lain sebut ke. Itu semua kamu dah belajar dalam Iqna', kan? Apa dia? Allah Ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dalam Quran sebut tempoh susuan adalah 2 tahun. Jadi kalaulah budak ni dia tak minum susu, dia tak makan melainkan susu, maksudnya dia dalam tempoh menyusu. Berdasarkan nas Quran, tempoh menyusu ni 2 tahun. Maka dia ambil secara ihtiyatnya. Sabi tu, lelaki tu, dia mesti umur dia apa? Umur dia belum sampai 2 tahun. Faham? Di situ ambil 2 tahun tu. Walaupun hadis tak sebut 2 tahun, kita ambil daripada nas yang lain. Maka susu. Jadi susu ni mutlak. Oleh kerana hadis itu sebut susu, maka mutlak. Susu lembu ke, susu kambing ke, susu mak dia ke, susu mak orang lain ke, asalkan benda tu dalam bahasa Arab panggil susu, walaupun bukan susu manusia, itu pun muktabar. Dia tak ada syarat susu manusia. Tapi susu tu jangan campur selain susu. Iaitu kalau contohnya susu tepung. Susu tepung ni dikompres daripada full susu, contohlah. Tapi tak boleh, sebab susu tepung ni bila bancur kita buang air. Faham tak? Budak tu minum susu tepung, tapi dia tak makan lain susu tepung, tapi dia kan campur air. Air pun tak boleh. Faham tak? Air pun dikira selain susu. Jadi lagi kait, dia tidaklah makan selain susu untuk tujuan taghazi, gizi. Kalau budak tu dia makan selain susu bukan dengan tujuan gizi, contohnya dia makan ubat, dia dimasukkan ubat, dia dimakan bukan sebagai gizi, sebagai ubat tadawi, ataupun benda yang dimasukkan dalam perut baby ketika kita tahnik dia, itu semua tak dikira. Maksudnya dia punya kencing tu masih lagi dihukum sebagai najis mukhaffafah. Yang akan menjejaskannya apabila yang masuk itu selain susu dan dengan tujuan gizi, taghazi, maka barulah dia akan mengubah hukum dia kepada sebagainya. Tapi kok mana pun, afdalnya walaupun najis sabi, kita basuh, jangan renjis. Kenapa? Siapa jawab? Kenapa? Sekolah jawab. Tak habis. Semayang kau apa? 5 Raja. Naik bawah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i renjis tu sudah memadai, tetapi bagusnya kita basuh. Sebab sebab keluar dari khilaf. Khilaf. Mazhab lain mengatakan kalau kita renjis je tak bersih, maka keluar dari khilaf, kita basuh. Allahumma salli. Subhanallah.